Jika kita lihat sewaktu PRU ke-15, ramai yang tidak menjangka bahawa Bersatu dan PAS khususnya dalam Perikatan Nasional akan mendapat jumlah kursi yang banyak, ya. Kalau ingat sebelum itu, ya, kajian lah, sokong kajian yang dilaksanakan, kalau ikut susunan tu paling tinggi yang dapat kursi ni BN lah at that time, and then PH, PN ni paling hujung lah, ini sebelum PRU ke-15. Tetapi bila datangnya PRU ke-15, baru kita lihat hakikat sebenar bagaimana sebuah parti yang baru saja ditubuhkan dalam 2 tahun mendapat 74 kursi. Itu ingatlah, itu satu rekod. Sebuah parti gabungan yang baru ditubuhkan 2 tahun mendapat 74 kursi dalam satu pilihan raya umum PRU ke-15. Dan ramai yang kata itu habis dekat situ je lah. Habis masa PRU ke-15, lepas tu tak ada apa dah, mesti dah tak kuat pengaruh. Dan ditakdirkan pula biasanya PRU ini dilaksanakan sekali dengan PRN. Biasa PRU dengan PRN itu sekali. Namun kali ini kita tengok untuk 6 buah negeri PRU dan PRN ini dilaksanakan secara berasingan. As I said, sebelum tu orang kata dah habis dah, itu momentum masa pilihan raya umum dah tak ada dah. Tapi sebaliknya berlaku. Jika kita lihat bagaimana gabungan Bersatu dan PAS melalui Perikatan Nasional ini mendapat cukup banyak kursi, di mana negeri sebagai contoh Terengganu kosong pembangkang, Kelantan ada 2, begitu juga dengan Kedah yang kita dapat kursi yang cukup banyak. Dan apa yang lebih menarik adalah kita lihat di Selangor. Di Selangor ini kita mendapat 22 kursi. 22 kursi ini 7 saja sebenarnya yang kurang untuk membentuk kerajaan. Dan kalau kita tengok majoriti di 7 kursi ini adalah sekitar 15,000 undi saja. 15,000 undi saja. Mana we are very close to we are very close. Kita amat hampir untuk membentuk kerajaan di negeri Selangor. Di Negeri Sembilan sebagai contoh, ramai orang kata Negeri Sembilan ni tak sampailah pengaruh Perikatan Nasional, dan sebaliknya kita dapat 5 kursi dan sekitar 10 kursi yang lebih daripada, yang kurang daripada majoriti, kurang daripada 1,000 undi. Jadi itu hakikatnya. Ini baru berlaku. Dan kita lihat bagaimana di Pulai, walaupun kita kalah di pulau, jika kita lihat jumlah undi itu meningkat. Saya sendiri berada di sana, kawasan-kawasan yang kita tak pernah boleh masuk pun dah boleh masuk, dan mendapat sokongan yang cukup baik. Sebab itu kalau kita lihat secara keseluruhannya, selama setahun ini sokongan kepada Perikatan Nasional terus meningkat. Pertama daripada segi kekuatan kita, kekuatan Perikatan Nasional itu sendiri, ya. Dan yang kedua ini adalah bila kita lihat kerajaan yang ada pada hari ini, dalam tempoh setahun ini rakyat sendiri boleh menilai prestasi mereka. Dan akhir sekali terkini yang data-data yang dikongsikan oleh Merdeka Center sebagai contoh. Jadi kesimpulannya, sokongan terhadap Perikatan Nasional terus meningkat daripada PRU ke-15 hingga ke hari ini. Saya, kalau kita lihat sejarah hidup saya lah, ini bila you tanya tentang saya dari personal, cerita lah sikit lah. Sejarah hidup saya ni, saya besar di Ketereh, Kelantan, kemudian ke Maktab Tentera Diraja tingkatan 4. Lebih SPM buat persediaan keluar negara, pergi Australia. Habis degree Australia, balik buat master sekejap, pergi buat PhD balik, dan terus bekerja di sana dan tinggal di sana. Dan secara keseluruhannya saya duduk di Australia 20 tahun. 20 tahun secara daripada umur saya ini 20 tahun tu di Australia. Dan saya hanya kembali dari Australia ini, saya hanya kembali sebelum PRU ke-14, PRU ke-14 2018. Saya letak jawatan sebagai pensyarah di University of Tasmania pada waktu itu, balik ke Ketereh kerana mulai 14 Februari 2017 saya dilantik sebagai Ketua Bahagian Bersatu Ketereh. Daripada tempoh Februari 2017 tu hingga 2018 tu duk berulang-alik ni. Hobat ke Ketereh ni bukan dekat. Nak boleh sampai 2 kali tukar kapal terbang, dekat 24 jam nak boleh sampai ke Ketereh, tapi atas tanggungjawab sebagai Ketua Bahagian Ketereh, Ketua Bahagian Bersatu Ketereh, dan kita menghampiri PRU ke-14 ketika itu, maka saya usahakanlah untuk balik membentuk jentera dan sebagainya. Jadi itu permulaan penglibatan saya dalam politik, Sejarahnya pendek, 2018 dan bertanding di Ketereh pada waktu itu melawan Tan Sri Anwar Musa.
di Ketereh dan saya kalah di Ketereh. Itu sejarahnya. Kemudian dilantik sebagai Timbalan Menteri Ekonomi. Timbalan Menteri Ekonomi dalam konteks ini dalam bulan Julai 2018 Timbalan Menteri Ekonomi. Kemudian datang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Mac 2020, saya dilantik sebagai Menteri Kanan Pendidikan. Jadi dalam tempoh ini, kalau kita lihat ni, perancangan saya masuknya saya dalam politik ni bukan disusun, dirancang untuk begitu. Saya meletakkan jawatan tempoh hari di Australia pada waktu itu sebagai pensyarah, balik ke sini hanya dengan niat pada waktu itu untuk menyentuh atau menyedarkan rakyat berkaitan dengan isu 1MDB. Kalau ingat, itulah sejarahnya. Jadi saya balik untuk menyentuh tentang isu 1MDB, menyedarkan rakyat, dan akhir sekali masuk dalam politik secara langsung. Dan tempoh saya dalam politik ni singkat, dan cukup singkat. 2018 daripada seorang pensyarah balik, kemudian dilantik sebagai Timbalan Menteri, kemudian Menteri Kanan Pendidikan, dan dalam tempoh itu juga pernah dilantik sebagai Ketua Penerangan Bersatu, kemudiannya Naib Presiden Bersatu, dipilih sebagai Naib Presiden Bersatu. Jadi kalau nak tanya ke mana saya ke hadapan ini, prinsip saya mudah. Selagi mana khidmat saya diperlukan untuk negara, saya berkhidmat. Itu saja, berkhidmat untuk negara, saya berkhidmat. Kerana niat saya pertama kali kembali pada waktu itu pun adalah untuk berkhidmat untuk negara. Saya rasa itulah asasnya. Sama ada nak bertanding jawatan apa dalam parti dan sebagainya, itu bukan keutamaan. Dalam konteks apa pun, dalam kapasiti apa pun, saya yakin bahawa saya akan dapat membantu menyumbang khidmat saya kepada negara. Itu yang kita kata tadi. Kalau kita lihat perbahasan tadi pun lebih kepada mengukuhkan parti, menyediakan parti dalam menghadapi PRU ke-16. Kita sedar bahawa antara komponen paling penting sokongan kita yang komponen besar ni dalam kalangan pengundi muda, dalam kalangan pengundi Melayu, pengundi bukan Melayu, kita masih lagi terkebelakang. Jadi kita ada pendekatan, kita ada masa lagi untuk kita bina, untuk memastikan bahawa kita mendapat sokongan dan dukungan daripada hampir atau sebahagian besar rakyat Malaysia.